Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Suhaida dalam PDPR Sains tahun 3 pada hari ini. Okey, untuk hari ini cikgu akan masuk tajuk baru iaitu tajuk sifat kimia, asid, alkali dan neutral. Okey, cikgu harap murid-murid sudah bersedia untuk menjalankan sesi pembelajaran secara dalam talian. Okey. Okey, kita dah tiba unit 8. Murid-murid tengok kita dah tiba unit 8. Kita ada lagi 2 topik untuk kita habiskan sukatan pelajaran sains tahun 3. Okey, kita ada 10 topik sekarang kita dah masuk pada unit 8. Asid dan alkali. Okey, satu lagi adalah neutral. Dia ada 3 asid, alkali dan neutral. Okey. Kita lihat di sini ada 2 gambar. Okey, 2 gambar, seorang budak perempuan dan seorang budak lelaki. Okey, seorang budak lelaki sedang makan buah limau. Okey, dan seorang budak perempuan ni sedang minum air kopi. Okey. Mengapakah reaksi muka mereka berubah apabila merasai buah lemon dan air kopi tanpa gula? Okey. Kita tengok muka dia, kita dah tahu. Okey, bila dia minum air, dia makan buah limau ni, buah lemon ni, dia akan rasa apa yang kita rasa kalau kita makan buah lemon? Okey, kita akan rasa masam. Okey. Okey, bila kita minum air kopi, apa yang kita rasa? Pahit. Okey, jadi ini adalah sifat asid dan alkali dalam makanan kita. Okey. Okey, seterusnya kita tengok asid, alkali dan neutral. Okey. Okey, di sekeliling kita terdapat pelbagai bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral. Okey, jadi sifat-sifat bahan ini kita boleh uji. Okey, dengan menggunakan kertas litmus. Okey, kita boleh uji dengan menggunakan kertas litmus. Apa itu kertas litmus? Okey, apa itu kertas litmus? Okey, jadi kalau kita nak uji sifat-sifat bahan yang ada dekat sekeliling kita, sama ada makanan, minuman ataupun barang-barang keperluan kita, sama ada barang tersebut mempunyai sifat asid, alkali ataupun neutral. Okey, kita boleh uji dia dengan menggunakan kertas litmus. Okey, kertas litmus. Okey, jadi kertas litmus ni, ialah sejenis. Okey, dia sejenis penunjuk yang akan berubah warna apabila diuji. Okey, kita akan dapat mengetahui sama ada sifat tersebut asid, alkali dan neutral. Jadi kertas litmus ni adalah untuk menguji ataupun sebagai petunjuk sama ada sifat benda itu asid, alkali ataupun neutral. Okey, jadi kita tengok kat sini Okey, kertas litmus mempunyai 2 warna. Okey, murid kena tahu. Okey, kertas litmus ni adalah petunjuk ataupun bahan yang untuk kita menguji sifat kimia asid, alkali dan neutral. Okey, jadi kertas litmus ni dia mempunyai dua warna, merah dan biru. Okey, ini adalah kertas litmus merah dan ini adalah kertas litmus biru. Okey, jadi murid-murid kena pasti bentuk kertas litmus ini. Okey, kertas litmus bentuk dia segi 4 tepat, dia panjang. Okey, bentuk panjang dia seperti kertas biasa. Tetapi bentuknya segi 4 tepat lah, yang bentuknya panjang lah. Okey. Okey, jadi murid kena pasti bentuk dia dan warna. Okey, jadi warna kertas litmus dia merah dan biru. Okey, merah dan biru. Okey, jadi kita tengok kat sini. Bagaimanakah perubahan warna kertas litmus ni terhadap bahan-bahan yang berasid? Okey, jadi saya dah cakap tadi kan, kertas litmus ini adalah sebagai petunjuk untuk kita tahu sama ada bahan tersebut asid, alkali ataupun neutral. Okey, dengan menguji kertas litmus ini kita akan dapat tahu
makanan, minuman ataupun barang-barang keperluan kita itu sama ada dia asid, alkali ataupun neutral. Okey, jadi pertama sekali kita nak menguji bahan yang berasid. Okey, dengan menggunakan ketan limus. Okey, bahan yang berasid dengan menggunakan ketan limus. Okey, jadi apabila bahan berasid diuji, okey, bahan berasid ni diuji dengan menggunakan ketan limus. Okey, kita gunakan ketan limus biru. Okey. Dia kena uji dua-dualah, ketan limus biru dan merah. Okey, bila kita uji dia dengan kertas limus biru, kita ambil ketan limus biru, kemudian kita titiskan cecair tersebut, kita akan lihat kertas biru itu akan berubah menjadi merah. Okey, jadi dia akan berubah menjadi merah. Ketan limus biru, okey, biru, dia berubah jadi merah. Okey, itu adalah sifat asid. Untuk perubahan warna ketan limus. Okey, tetapi kalau kita letak kertas, kita ambil kertas merah pula, kertas limus merah. Tadi kita ambil kertas limus biru kan, dia kena uji dua-dua. Kita ambil kertas limus merah, okey, dia akan bertukar kepada merah juga. Okey, dia tak berubah. Jadi kita kena tahu, asid adalah perubahan warna kertas limus kepada merah. Okey, dia kepada merah. Okey. Jadi murid kena pasti kalau bahan berasid, kertas limus dia akan bertukar semua kepada merah. Biru kepada merah dan merah pun merah kepada merah. Okey, itu adalah bahan berasid. Okey, contoh dalam gambar ni lah. Okey, biru dia bertukar kepada merah. Merah tiada perubahan lah. Merah kepada merah. Dia tak ada perubahan. Okey, jadi itu adalah kertas limus yang diuji dengan menggunakan bahan berasid. Okey. Jadi kena tahu, kena pasti. Asid, kertas limus biru kepada merah, merah kepada merah. Maknanya merah kepada merah ni merah tiada perubahan lah. Kita celup dia akan jadi merah juga, dia tak akan berubah. Okey, jadi yang pentingnya dia biru ni dia akan tukar jadi merah. Itu adalah asid. Okey. Okey, kita boleh uji bahan lain. Contohnya kita tengok kat sini bahan berasid ni sifat dia adalah masam. Okey, berasid ni sifat dia masam. Okay, jadi kalau bahan-bahan yang mempunyai rasa masam, cuba kita uji dengan ketan limus. Okey, dia akan bertukar menjadi merah. Okey. Jadi murid kena pasti sifat asid ni adalah sifat yang masam. Okey, sifatnya masam. Apa-apa pun masam. Contohnya macam lemon, cuka, okey, air bergas. Tahu air gas? Asam jawa. Okey, lagi apa yang mempunyai sifat-sifat yang masam. Okey, jadi bila mempunyai sifat masam, bila kita uji ketan limus tu, biru dia akan tukar kepada merah. Dan merah, ketan limus merah kita celup, dia akan bertukar merah jugalah, dia tak akan berubah. Okey. Kemudian kita tengok kat sini ini pemerhatiannya lah. Kertas limus merah dia tidak berubah warna, tetapi ketan limus biru dia bertukar merah. Okey, jadi murid kena pastilah sifat asid ketan limus dia mesti bertukar kepada merah. Biru kepada merah dan merah dia tiada perubahan, merah kepada merah. Okey, ini adalah contoh-contoh makanan ataupun bahan-barang keperluan yang ada dekat rumah kita yang kita gunakan untuk masakan ataupun untuk yang kita makan. Dia ada sifat asid, dia akan bertukar kepada merah ketan limus ni. Okey, kemudian kita tengok perubahan warna ketan limus bila kita uji terhadap bahan beralkali. Okey, bila kita uji warna ketan limus merah dan biru terhadap bahan beralkali, contohnya bahan-bahan keperluan kita ataupun bahan-bahan makanan, minuman yang beralkali. Beralkali ni dia sifat dia pahit. Okey, murid kena pasti. Alkali ni sifat dia pahit. Okey, apa-apa makanan ataupun keperluan yang kita gunakan kat rumah yang mempunyai rasa pahit, dia adalah sifat alkali. Okey, bagaimana kita nak tahu dia alkali? Kita boleh uji dengan menggunakan ketan limus merah dan biru. Okey, contohnya kat gambar ni diletak satu piring petri yang mempunyai bahan
Okey, kita tak tahu sama ada kita nak tengok bahan beralkali ini apa perubahan warna kertas litmusnya. Okey, jadi kita pun ambil kertas litmus biru. Okey, bila kita titiskan kita tengok biru dia tetap jadi biru. Okey, dia tak ada perubahan. Bila kita ambil kertas warna litmus merah, okey, kita titiskan, merah itu berubah warna kepada biru. Okey, bila dia bertukar warna kepada biru dan biru pula tiada perubahan, itu adalah sifat alkali. Okey, alkali dia akan bertukar warna biru. Okey. Jadi kertas litmus merah jadi biru. Biru dia tetap biru. Jadi biru kalau berubah biru perubahan warna kertas litmus bertukar kepada biru, maknanya dia adalah alkali. Okey, murid kena kenal pasti. Okey, selain dia rasa pahit, kita boleh uji dia dengan kertas litmus. Okey, jadi kat sini biru dia tak ada perubahan. Kalau ni sebab biru kepada biru dan merah dia akan bertukar menjadi kertas litmus berwarna biru. Jadi yang tadi merah kertas litmus bertukar kepada merah semua, maknanya dia asid. Okey, yang ini dia bertukar semua kepada biru, maknanya dia alkali. Okey, ini contoh, ini pemerhatianlah. Okey, bahan beralkali ni dia tidak akan kertas litmus biru dia tidak bertukar warna, tetapi kertas litmus merah dia akan berubah warna kepada biru. Okey, jadi kalau biru tukar warna kepada biru, yang ini ni okey, maknanya dia adalah alkali. Okey, sifat dia pahit. Okey, jadi murid kena pasti objek yang ada kat rumah kita yang berasa pahit. Okey, biasanya dia adalah sifat dia alkali. Kopi, shampoo, sabun, pencuci baju, pencuci pinggan, okey. Ubat gigi, okey, itu adalah alkali. Okey, kemudian kita nak uji bahan perubahan warna kertas litmus terhadap bahan neutral. Okey, bahan neutral ni macam mana pula bahan neutral ni kertas litmus ni berubah tak? Okey, jadi kita letakkan bahan dekat dalam piring petri ni dan kemudian kita ambil kertas litmus biru dan merah, kita letakkan atas cermin atas pinggan ataupun cermin kat sini atas ni. Okey, kita titiskan cecair tersebut. Mula kita titiskan kepada kertas litmus biru. Kemudian kita titiskan kepada kertas litmus merah. Okey, jadi bila kita tengok kat sini, merah dia tetap merah, biru tetap biru. Okey, bila dia tidak berubah warna, okey, dia tidak berubah warna, merah pun awak letak titiskan dia merah, biru awak titiskan dia tetap biru. Okey, dia tak berubah. Okey, itu maknanya dia neutral. Okey, kertas litmus merah dia tetap merah, biru dia tetap biru. Okey, maknanya dia adalah neutral. Neutral ni biasa makanan-makanan yang kita bersifat neutral ni biasanya tawar, manis, masin, pedas. Itu adalah sifat neutral. Okey, apa-apa makanan yang ada kat rumah kita ataupun keperluan yang ada kat rumah kita yang contohnya air minuman yang tawar, itu adalah neutral. Okey, contoh air gula. Okey, air yang kita letak gula, itu sifat dia neutral. Okey, contoh air yang kita letak garam banyak-banyak, okey, itu adalah sifat dia neutral. Okay, jadi murid kena pasti tawar, manis, masin dan pedas adalah sifat neutral. Okey, jadi neutral ni perubahan warna kertas litmusnya tidak akan berubah. Seperti kita tengok kat sini, kertas litmus biru kita titiskan dia tetap biru. Kertas litmus merah kita titiskan dia tetap merah, dia tiada perubahan. Okey, itu adalah sifat neutral. Okey, jadi pemerhatian kita dapat lihat kertas litmus merah dia akan kekal jadi merah, kertas litmus biru dia akan kekal jadi biru. Kita tengok sini, dia kekal. Okey, jadi dia adalah neutral. Okey, neutral ni biasa objek-objek yang kita barang-barang keperluan yang bersifat neutral seperti saya sebut tadilah.
garam, air gula, okey, air tawar kan, air masak, okey. Jadi itu adalah sifat dia neutral. Okey. Jadi untuk hari ini saya hanya nak terangkan tentang perubahan warna ketan limus terhadap sifat kimia seperti asid, alkali dan neutral. Okey, jadi daripada video saya ini, akhirnya nanti murid akan dapat tahu perubahan warna ketan limus, asid apa bertukar kepada apa, alkali ketan limusnya bertukar kepada apa, dan neutral ketan limusnya bertukar kepada warna apa. Okey, jadi ingat ketan limus ada dua warna, merah dan biru. Okey, kemudian bentuk dia segi empat tepat panjang. Dia tak ada bentuk lain. Okey. Contoh kalau dia letak bulat ke, itu bukan ketan limus. Ketan limus bentuk dia seperti saya tunjukkan ni dalam gambar. Okey, bentuknya segi empat tepat panjang. Okey, jadi ketan limus merah dan biru ni mestilah diuji pada bahan-bahan yang mempunyai sifat asid, alkali dan neutral, supaya kita dapat tahu sama ada bahan tersebut mempunyai sifat asid, alkali atau neutral. Jadi yang asid saya terangkan tadi, dia bertukar kepada merah. Ketan limus biru bertukar kepada merah. Merah dia tiada perubahan lah. Okey. Manakala kalau sifat dia alkali, dia ketan limus dia akan bertukar kepada biru. Merah kepada biru, biru tiada perubahan lah, biru dia tetap biru. Dan manakala kalau sifat neutral ni, dia tidak akan berubah warna. Merah tetap merah, biru tetap biru. Bila kita titiskan cecair tersebut lah. Jadi kalau kita titiskan, kita tengok ketan limus biru tu tetap biru, merah tu tetap merah. Maknanya dia adalah sifat dia neutral. Okey, saya harap murid faham. Lepas ni saya akan bagi tugas kerja, latihan, dan murid-murid buat dalam buku biru ataupun print, tampal dalam buku biru. Kemudian saya akan bagi soalan dalam buku aktiviti untuk kita jawab lah. Okey. Untuk tajuk hari ini, saya hanya memperkenalkan perubahan warna ketan limus, dan saya memperkenalkan jenis ketan limus, bentuk ketan limus, kemudian perubahan warna ketan limus terhadap sifat-sifat asid, alkali dan neutral. Itu sahaja untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan masuk kita jumpa lagi nanti hari kita masih sekolah lagi Selasa sebelum kita cuti di Bali. Kita akan jumpa sekali lagi. Itu adalah kali terakhir lah kita PDPR, dan kita akan bersemuka lah pada 8 hari bulan 11. Okey, jadi minggu depan ada lagi sekali lagi PDPR secara online. Okey, kemudian kita akan bersemuka lah. Okey, jadi saya harap tugasan-tugasan yang saya berikan daripada mula kita PDPR sampailah minggu depan mestilah dikumpulkan, dilengkapkan di dalam, saya hanya guna 2 buku saja, buku tulis sains warna biru dan buku aktiviti. Okey, mestilah dilengkapkan sehingga tajuk asid dan alkali, tapi tak habis baru masuk sampai asid alkali lah, tapi tak habis lagi lah tajuk asid alkali tu. Kita baru separuh lah tajuk asid alkali. Yang depan-depan tu semua kita dah habis. Okey, jadi cikgu nak murid-murid kemaskan buku-buku aktiviti, buku tulis setakat kita belajar. Sebab nanti kita bersemuka pada 8 hari bulan, saya akan kumpulkan buku tersebut dan saya akan semak satu persatu. Okey, sekiranya murid-murid tak dapat menyiapkan tugasan daripada mula sampai sekarang, sila PM saya dan nyatakan sebab-sebabnya. Saya harap murid kena siapkan supaya murid dapat menguasai 8 topik yang saya dah ajar. Okey, daripada awal tahun sampailah bulan 10. Kita tinggal lagi 2 topik untuk kita habiskan. Kemudian kita akan buat ulang kaji dan saya akan jalankan satu ujian
di akhir nantilah persekolahan lah. Okey, jadi siapkan tugasan saya. Saya memang tak pungut lagi sebab saya risau keadaan COVID kita di gugusan Adila ni kan. Okey, jadi Cikgu nak nanti bersemuka nanti saya akan kumpulkan dan saya akan tandalah, akan semak satu persatu mengikut kelas lah. Jadual waktu lah saya masuk kelas, saya akan kumpulkan. Saya harap tak ada masalah dan jangan tangguh kerja. Saya dah pesan kan, jangan bertangguh kerja. Dapat hari ni, buatlah, siapkan hari ni kalau boleh. Kalau yang tak siap lagi ni, ada masa lagi, cuti dipa balik ada seminggu. Dan tolong siapkan, tengok balik telegram saya satu persatu daripada mula saya buat telegram tu. Saya ada nyatakan tugasan-tugasannya. Boleh semak balik. Okey, sama ada yang tertinggal, ada tercecer, semak balik. Okey, saya harap murid-murid dapat laksanakan apa yang saya sampaikan. Okey, nanti saya akan bagi latihan dan latihan dalam buku aktiviti dan latihan di dalam buku tulis. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.